Assalamualaikum dan bertemu kita kembali dalam episod yang seterusnya. Kru kami pada kali ini berada di Masjid Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada kali ini kita akan membincangkan satu isu yang bertajuk pembudayaan dalam membaca Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang bermaksud, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Berdasarkan daripada ayat Al-Quran yang dibaca sebentar tadi, jelas menunjukkan bahawa Al-Quran merupakan satu mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepada dua perkara. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua ialah hadis. Persoalannya, dalam kesibukan mengejar kehidupan di dunia, masih adakah ruang untuk kita menghabiskan masa dalam membaca Al-Quran? Bagi merungkai persoalan ini, kru kami telah menemu ramah seorang pensyarah dari Jabatan Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu yang berbahagia Dr. Sabi. Mari kita saksikan paparan yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam episod Kembara Ilmu Dakwah. Pada kali ini, kita akan membawa anda semua untuk mengikuti salah satu bual bicara atau lebih dikatakan wawancara bersama salah seorang pensyarah Jabatan Al-Quran dan Sunnah, iaitu Dr. Sabri Muhammad. Tanpa berlengah masa, kita teruskan bual bicara kita bersama Dr. Sabri Muhammad. We can read Al-Quran everywhere, anytime. Tapi pada masa kini, manusia sibuk dengan urusan dunia hingga kadang-kadang terlupa untuk membaca Al-Quran. Jadi, apakah pandangan Doktor tentang situasi ini? Baik, terima kasih. Bila kita tidak nafikanlah dalam dunia yang kita berada sekarang, dalam dunia serba canggih, setiap individu masing-masing sibuk mengejar, mencari habuan masing-masing, sehingga kan memang kita tidak nafikan terkadang mungkin adalah segelintir, tidak kesemuanya. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bahawa amalan ataupun budaya pembacaan Al-Quran itu adalah merupakan suatu ibadah yang dituntut. Dan kalau kita melihat dalam ta'rif, antara ta'rif-ta'rif yang dikemukakan oleh para ulama ketika mana mereka mentarifkan Al-Quran itu sendiri, disebut di sana al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu adalah suatu tuntutan ibadat, membacanya adalah dikira ibadat. Dan kalau kita melihat Quran itu sebagai suatu mukjizat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan kepada Nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diturunkan pada malam yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia, dan juga kepada umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidakkah sebenarnya kita rasa terpanggil, kita mentimbul keinsafan kalaulah mukjizat yang begitu besar yang masih kita boleh menatapi, yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita semua, mengapa tidak Al-Quran yang dituntut bacaannya itu, Al-Quran yang dibaca dikira sebagai ibadat, kita tidak mengambil kesempatan, kan? Dalam hadis pun banyak menyebutlah galakan-galakan, kan, daripada Rasulullah SAW, dan juga di sana sebut bagaimana pengamalan para sahabat, kan, mereka begitu bersungguh-sungguh, berlumba-lumba, kan, untuk meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil daripada baca Al-Quran.
Kan hadis menyebut antaranya hadis sahih, Rasulullah menjanjikan daripada Allah Subhanahu wa taala, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa baca Quran satu huruf saja, satu huruf tu dengan 10 kebaikan. Jadi apakah cadangan yang boleh dikongsikan oleh Ustaz? Semoga kita dapat mengamalkan membaca Al-Quran ini pada setiap hari dan di mana-mana sahaja. Baik, itu saya kira satu soalan yang menarik lah. Sebenarnya dalam apa-apa kerja sekalipun kan, sekarang kita bincang tentang bacaan Quran, sebenarnya dalam apa-apa tugasan sekalipun, dia kena kembali kepada individu itu sendirilah, yang awalannya kembali kepada niat ataupun kehendak masing-masing. Kalau seseorang individu dipaksa melakukan kerja tanpa kerelaannya, sudah pasti dia tidak akan membuahkan hasil kan? Begitu juga tentang Quran. Kalaulah seseorang individu itu menyedari, mempelajari bahawa pentingnya Al-Quran itu dalam kehidupan dia, dan juga pentingnya Al-Quran itu dijadikan sebagai amalan zikir bacaan harian dia, maka sudah pasti dia akan menyahut ataupun dia akan menjadikan Al-Quran itu sebagai amalan bacaan harian ataupun zikir harian dia, yang sebagaimana diketahui bahawa baca Quran itu akan mendapat pahala yang banyaklah. Seterusnya yang terakhir Ustaz, mungkin Ustaz ingin berikan beberapa pesanan ataupun nasihat pada saudara-saudara Islam kita di luar sana yang mana masih sibuk mengejar dunia tanpa sedar mukjizat Al-Quran ini sangat besar. Okey, baik. Kalaulah boleh saya menyebut, saya ni juga adalah seorang pekerja yang bekerja keluar pagi, balik malamnya, kalau balik malamnya kan. Samalah mana-mana individu yang mungkin dari sejarah mereka tinggal di Bangu sebagai contoh, bekerja di Kuala Lumpur kan. Begitu juga orang yang bekerja dengan dalam bidang-bidang pembinaan, kontraktor. Memang kita tidak dapat lari daripada kesibukan mencari rezeki. Seperti mana saya terbuk tadi bahawa kita seharusnya ingat bahawa sibuk mana sekalipun kita ataupun ketat bagaimanapun sekalipun jadual kita, bahawa kita kena kembali kepada bumi yang nyata ataupun kena kembali kepada realiti yang sebenar. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam apa keadaan sekalipun kita akan berstatus sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak menghadapi seorang hamba, kita boleh umpamakan sedemikian, seorang hamba yang suatu masa nanti dia akan dipanggil berhadapan dengan Tuannya. Seolah kita umpama kita ni Allah Ta'ala lepaskan kita 70 tahun ke, ada orang hidup 70 tahun, ada 1 tahun, ada 60 tahun, berbagai umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lah. So 70 tahun ke lama ke pendek ke, suatu masa nanti kita akan sama ada nak atau tidak, kita akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, pemilik Al-Quran, Tuan kita kan, yang kita boleh sebut sebagai Tuan kita, Allah kita, Tuhan kita yang kita sembah. Dan ketika mana perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala nanti akan ditanya, apa yang kamu buat atas dunia dahulu, 50 tahun dahulu, 40 tahun dahulu, akan dipersoalkan, akan disoal sedikit, dan akan dibentangkan segala amalan kita. So kalaulah dalam konteks kita bincang pembacaan Quran sekarang ini, dalam keadaan kita dah jelas pentingnya Quran, apa faedahnya, apa manfaatnya, kenapa kita kena membudayakan Quran itu dalam kehidupan kita, tidakkah kita merasa satu kerugian yang besar? Tidakkah kita merasa satu kerugian yang tidak akan sudah-sudah Quran yang ada di hadapan kita sudah disebut mukjizat yang paling besar yang tak dibuktikan siapa-siapa pun dan mudah dibaca. Tinggal lagi kita nak buang masa. Kalau kita tak boleh baca 1 jam sehari, saya ingat 10 minit.
Nabi sendiri pun kita tahu Nabi dia Rasul, menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah. Dia juga ketua negara, kalau kita kata dia Perdana Menteri dan Menteri, dia juga menjalinkan hubungan dengan negara luar. Kita boleh bayangkan tugasan dia cukup sibuk. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW dan itu sama Rasulullah juga ketika hajat Madinah dia menjadi imam. Bila jadi imam, banyak hadis menyebut Rasulullah baca ayat sekian sampai ke ayat sekian cukup panjang. Itu dalam sembahyang. Kan? Maknanya sibuk bagaimana sekalipun kita tidak boleh menjadikan alasan. Terima kasih kerana penjelasan yang Ustaz berikan. Begitu saja daripada kru Kembara Ilmu Dakwah kita pada kali ini, dan kita akan bertemu lagi dalam slot yang seterusnya. Assalamualaikum. Begitulah tadi hasil temu ramah yang kami sajikan buat tontonan anda semua. Saya selaku wakil kru Kembara Dakwah Prihatin berharap agar paparan sebentar tadi dapat membuka minda anda supaya membudayakan membaca Al-Quran di mana-mana sahaja. Putih-putih si bunga melati, jadikan Al-Quran sentiasa di hati. Sekian dahulu dari kami, bertemu kita di episod yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.